المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. قال وأما الفعل فثلاثة أقسام ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة وبناؤه على السكون كاضرب إلا المختل فعلى حذف آخره كغزو واغشى وارمي ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون ومنه هلما في لغة تميم وهاتي وتعالى في الأصح. Baik, dalam pengajian yang lepas kita dah sebutkan tentang fi'il madhi. Dan kita sebut fi'il madhi terbahagi kepada tiga keadaan, mabni 'ala al-fathi, mabni 'ala sukun dan mabni 'ala dhamm. Baik. Jadi bila mabni 'ala sukun, mabni 'ala dhamm dan juga mabni 'ala sukun. Dan mabni 'ala sukun ada dua, ada fathun zahir dan ada fathun muqaddar. Dan Allah sallallahu Muhammad mabni 'ala as-sukun idza tasalat bihi dhamirur raf'il mutaharrik. Fi'il madhi mabni di atas sukun apabila berhubung dengan fi'il tersebut dhamir rafa' mutaharrik. Contohnya fa'altu, darabtu, darabna, darabti, darabtuma dan sebagainya. Maka mabni 'ala sukun. Dan kalau berhubung dengan fi'il madhi itu wawul jamaah, maka fi'il tersebut mabni 'ala ad-dhamm. Mabni 'ala ad-dhamm. Dan kalau tidak berhubung dengan dhamir rafa' mutaharrik dan tidak berhubung dengan wawul jamaah, maka fi'il tersebut mabni 'ala al-fathi. Itu fi'il madhi. Dan musannif rahimahullah sebutkan beberapa kalimat yang diperkhilafkan oleh ulama, adakah isim ataupun fi'il. Ada yang kata isim, ada yang kata fi'il, ada yang kata huruf. Iaitu 4 kalimat, ni'ma wa bi'sa wa asa wa laisa. Dan yang keempat-empat ni atas pendapat yang asah, ni'ma, bi'sa, asa dan laisa, keempat-empat ni adalah fi'il. Dalil dia berhubung ke semua fi'il ni, kalimat-kalimat ni dimasuki ta'ut ta'nis. Baik. Hari ini kita masuk pada fi'il amar. Antara benda yang kita sebut hari itu, fi'il amar di sisi pendapat Kufah, fi'il amar adalah daripada fi'il mudhari'. Maknanya di sisi pendapat Kufah, al-fi'lu qisman. Fi'il tu hanya ada dua bahagian, iaitu fi'il madhi dan juga fi'il mudhari'. Adapun fi'il amar maka adalah daripada fi'il mudhari' yang dimasuki lamul amr. Lamul amr antara lam yang menjazamkan
Fa'il mudhari' daripada adawat jazam. Kita mengaji dekat wal jawazimu samaniyata asyar, ada dalam tu lamul amr. Jadi di sisi pendapat Kufah, fa'il mudhari', fa'il amr adalah daripada fa'il mudhari' yang dimasuki lamul amr. Boleh. Contohnya idrib, asal dia litadrib. Idrib asal dia litadrib, kemudian dihazafkan lam litakhfif. Dihazafkan lam untuk meringankan. Kemudian dibuangkan huruf harful mudhara'ah. Dibuangkan harful mudhara'ah untuk mengelakkan daripada kesamaran, ada tasyabuh dengan fa'il mudhari' ketika waqaf. Kalau kita buang lam tu akan jadi apa? Tadrib. Jadi sama dengan fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' tadribu. Tapi bila orang Arab, bila dia nak berhenti, dia akan waqaf. Dia katakan baca baris belakang, dia akan baca tadrib. Jadi sama, fa'il mudhari' dengan fa'il amar tu sama, ada kesamaran kat situ. Maka dibuang huruf mudhara'ah dan didatangkan dengan hamzatul wasal apabila berhajat. Apabila berhajat, maka didatangkan dengan hamzah wasal. Contoh bila berhajat apa? Bila selepas kita buang huruf mudhara'ah, huruf selepas dia huruf mati. Contohnya litadrib. Buang lamul amr, buang huruf mudhara'ah. Dot mati tak? Mati. Jadi tak boleh nak sebut. Maka didatangkan hamzatul wasal untuk kita boleh sebut, untuk nak tawassulan linutqi bil kalimah. Bolehlah baca idrib. Tapi kalau rattaba yurattibu, kita masukkan lam. Jadi kita masukkan lam, lepas tu kita buang lam. Lepas tu kita buang huruf mudhara'ah. Turattibu, buang tak, boleh baca tak? Rattib. Jadi tak perlu kita datangkan hamzatul wasal. Lepas tu kita katakan didatangkan hamzatul wasal bila berhajat kepada hamzatul wasal. Boleh nak lain yang kita tulis. Yang tu cuba lukis dalam kepala. Lukis dalam kepala sendiri apa yang disebut. Baik. Jadi di sisi pendapat Kufah, fa'il hanya 2. Adapun di sisi pendapat Basrah, fa'il tu 3. Fa'il mudhari', fa'il madhi, fa'il mudhari' dan juga fa'il amar. Sebab itulah dalam matan Ajrumiyah disebut fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan. Dijazamkan selama-lamanya. Sebab dia daripada fa'il mudhari' yang dimasuki lamul amr. Jadi dia jadi majzum. Majzum. Cuma Syekh Muhyiddin ketika mensyarahkan matan Ajrumiyah, dia mensyarahkan atas jalanan Basrah, iaitu fa'il mudhari' itu mabni ala ma yujzamu bihi. Mabni ala ma yujzamu bihi. Dibinakan di atas alamat dia dijazamkan. Kalau fa'il mudhari' tersebut dijazamkan dengan hazaf huruf illah, maka fa'il amar dia mabni ala hazfi harfil illah. Kalau fa'il mudhari' tersebut dijazamkan dengan hazaf nun, maka fa'il amar tersebut mabni ala hazfi nun. Kalau fa'il mudhari' tersebut majzum, dijazamkan dengan sukun, maka fa'il amar tersebut mabni ala sukun. Macam itulah. Jadi ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. Satu lagi bila berhubung dengan nun taukid, mabni ala al-fathi. Dan dalam matan Ajrumiyah dia tak sebutkan alamat fa'il amar. Dia tak sebutkan alamat fa'il amar, tapi syarah Syekh Muhammad Muhyiddin sebutkan alamat fa'il amar ada 2. Dan di sini pun Syekh Ibnu Hisham datangkan alamat tersebut. Kata dia wa amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab ma'a qabulihi ya al-mukhatabah. Alamat ni ada 2 sekali. Alamat dia murakkab daripada 2 perkara, iaitu yang pertama dalalatuhu 'ala talab. Fa'il amar ni menunjukkan di atas talab,
fi'il tersebut menunjukkan atas tolak, atas tuntut. Dan yang kedua, serta terima fi'il tersebut ya mukhatabah. Jadi orang Arab bila dia sebut uktub, jadi dia fahamlah daripada perkataan uktub tu adalah perkataan tolak. Jangan kita kiaskan dengan diri kita. Aku cakap aku tak rasa pun. Waktu tu kita tak faham bahasa Arab lagi. Tapi bila kita dah faham bahasa Arab, kita dah mengaji bahasa Arab, kita dengar orang kata kita uktub, kita faham daripada sirah uktub, dia tuntut, dia suruh kita menulis. Jadi macam tu lah orang Arab. Dia sebut uktub, unsur, idrib. Jadi dia faham daripada sirah tersebut, dia ni suruh, dia tuntut aku buat sesuatu perkara. Jadi dengan sirah tersebut dia menunjukkan atas tolak. Dan yang kedua, fi'il tersebut dia terima ya mukhatabah. Uktub, kalau kita nak masukkan ya mukhatabah, uktubi boleh tak? Boleh. Kalau kita nak masukkan ya, boleh. Itu fi'il amar. Alamat dia dalalatuhu ala talaq. Mula nak bagikan tiga. Fi'il terbagi kepada madhi, mudhari' dan juga amar. Alamat fi'il mudhari' ta'u ta'nis dengan ta'ul fa'il tu. Kemudian alamat fi'il mudhari' nanti kita akan mengaji. Sini dia sebutkan fi'il amar dulu, jadi kita bahaskan fi'il amar dulu. Dan yang ketiga fi'il amar. Fi'il amar ada dua alamat dia, dalalatu 'ala talaq dan juga qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia terima ya mukhatabah. Misal nak sebut tadi perkataan uktub. Jadi perkataan ni menunjukkan atas tolak. Bila anda sebut uktub, maka difaham daripada perkataan tu anda menuntut sesuatu daripada mukhatab kita. Daripada mukhatab. Dan kalimat ni boleh menerima ya mukhatabah. Uktubi. Ini domir mukhatabah, domir untuk orang perempuan. Uktubi, dia terima benda ni. Uktubi. Unsur, boleh baca unsuri. Jadi kata Syekh Ibn Hisham, alamat fi'il amar ni dia tersusun daripada dua perkara. Yang pertama dalalatu 'ala talaq dan yang kedua qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia menunjukkan fi'il tersebut menunjukkan atas tolak dan menunjuk tolak dan juga dia menerima ya mukhatabah. Mesti nak kena ada dua-dua. Kalau satu saja tak memadai. Kenapa didatangkan qabuluhu ya al-mukhatabah? Sebab nak keluarkan isim fa'il amar. Isim fa'il yang mana isim tapi memberi makna fa'il. Contoh perkataan sah, sahih ataupun sahih. Tengoklah. Perkataan sah ataupun hayyahal. Hayyahal. Sah dengan mana? Sah dengan mana uskut. Hayyahal dengan mana akbil. Jadi sah menunjukkan atas fa'il, dia memberi petunjuk perbuat apa ni tuntut. Begitu juga kalimah hayyahal makna dia akbil. Tetapi ada alamat ni? Ada. Tetapi dia tak terima ya mukhatabah. Untuk lelaki seorang sah, untuk perempuan sah, untuk dua orang sah, untuk tiga orang sah, semua sama sah. Hayyahal pun sama juga. Seorang hayyahal, orang-orang hayyahal. Untuk perempuan pun hayyahal juga. Jadi yang ni dia tak termasuk dalam, dia bukan fi'il, bukan fi'il amar. Dia bukan fi'il amar. Ni dinamakan isim fi'il amar. Semuanya asma. Isim-isim di sisi jumhur
al-Basriyin, yang ni semua dinamakan isim, yang ni asma qamat maqam al-af'al. Dia isim tapi dia berdiri tempat fa'il, sebab dia memberi makna fa'il. Sebab tu dinamakan isim fa'il. Adapun jumhur al-Kufiyin, depa kata yang kita duk kata asma ni, isim fa'il ni, depa kata fa'il. Depa kata fa'il. So ada seorang ulama ni, Abu Ja'far, saya ingat nama dia Abu Ja'far Ibn Sabir. Dia kata yang ni bukan fa'il, yang ni bukan isim. Fa'il pun tak, isim pun tak. Dia nak satu lagi daripada kalimat. Kalimat kita punya 3 kan, isim, fa'il, huruf. Dia kata ada satu lagi, nama dia khalifah. Nama dia khalifah. Khalifah ni merujuk kepada isim fa'il. Tapi ni ulama tak pandang. Ulama tak pandang. Mau nak bagi tahu ada yang menyebut begitu, dia kata ni satu naum khas yang bukan fa'il, bukan isim. Nama dia khalifah. Dia ganti isim, dia ganti fa'il. Baik, ni alamat fa'il amar. Adapun halat dia, hal fa'il amar ni, dia terkadang mabni ala as-sukun, terkadang mabni ala al-fathi, terkadang mabni ala hazfi harfin indah, dan terkadang mabni ala harfi an-nun. Ada 4 keadaan fa'il amar. Terkadang fa'il amar tu mabni ala sukun, terkadang mabni ala fathi, terkadang mabni ala hadfi harfin illah, terkadang mabni ala hadfin nun. Taktub fa'il amar dia apa? Taktub fa'il amar dia fa'il amar dia uktub. Taktubanna, masuk nun taukid fi'il amar dia tubanna. Kemudian kita kata tad'u, fi'il amar dia ud'u. Tadribuna, fi'il amar dia idribu. Jadi taktubu, kalau masuk lam lah, dia jadi lam taktub, maknanya dia majzum dengan sukun. Maka fi'il amar dia mabni ala sukun. Fi'il amar dia akan jadi uktub.
kita akan i'rab dia mabni ala sukun. Uktubanna mabni ala al-fathi. Ni mabni ala al-fathi sebab apa? Sebab litisalihi binun at-taukid. Maka mabni ala al-fathi. Ud'u yang ni mabni ala hadfi harfil illah. Ini pada fi'il yang mu'tal. Fi'il yang mu'tal, maka masuk ketika fi'il yang mu'tal ketika dimasuki apa panggil apa? Adat ataupun amil jazam, maka dia jazam dengan hazaf huruf illah. Maka fi'il amar dia mabni ala hazfi harfil illah. Al-af'alul khamsah, kalau masuk amil jazam, maka dia jazam dengan hazaf nun. Maka fi'il amar dia mabni ala hazfi nun. Ini empat keadaan fi'il amar. Kemudian daripada fi'il amar tu juga sebut dulu kita baca. Daripada fi'il amar tu juga yang disebut oleh musannif rahimahullah adalah halumma. Halumma atau hati dan juga ta'ali ke ta'ala? Ta'ala. Satu. Tak ada dah. Okay. Jadi di sana ada yang diperkhilafkan, fi'il ataupun tidak. Jadi dia datangkan, musannif datangkan 3 perkataan, halumma, hati dan juga ta'ala. Adapun halumma, yang ni bukan khilaf fi'il ataupun tidak. Yang ni khilaf orang Arab, khilaf lughah. Banu Tamim kata macam ni, Ahli Hijaz kata macam ni. Beza macam hari tu yang kita sebut. Jadi lughah Banu Tamim, dia kata apa? Dia kata wa minhu halumma fi lughati Bani Tamim. Pada lughah Bani Tamim, di sisi lughah Bani Tamim, halumma ni adalah daripada fi'il. Sebab halumma seorang panggil halumma alumni, kalau ramai halummu, 2 orang halumma, dan begitulah seterusnya. Dia dimasuki oleh ya, dan dia mendalalatum ada talab. Dia menunjukkan atas talab dan dia masuk ya mukhatabah. Maka dia termasuk dalam fi'il amar. Berbeza dengan satu lughah lagi. Yang mana satu lughah lagi, seorang halumma, perempuan seorang pun halumma, 2 orang pun halumma, ramai pun halumma. Ini khilaf lughah Al-Hijaz dengan Bani Tamim. Kan? Satu lagi pun Al-Hijaz. Satu lagi lughah Al-Hijaz, satu lagi lughah Banu Tamim. Jadi lughah Al-Hijaz, halumma ni isim fi'il. Fi'il amar inda Bani Tamim. Ini lughah ini khilaf antara Ahlul Hijaz dan juga Banu Tamim. Adapun hati dan juga ta'al, ini ada khilaf. Kita tengok dalam sambil-sambil kita baca. Kita tengok yang mana kita dah sebut tadi. Kata musannif rahimahullah, amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab.
Dia kata fi'il tu ada 3 bahagian. Yang pertama fi'il madhi, dan yang kedua amrun, iaitu fi'il amar. Dan dikenali atau diketahui akan fi'il amar tu bidalalati, kerana menunjuk ia fi'il amar tu ada talab, di atas talab. Dia menunjukkan atas tuntut. Dia memberi petunjuk tuntut. Ma'a qabulihi, serta terimanya fi'il amar tersebut akan ya al-mukhatabah. Dia terima ya mukhatabah. Wa bina'uhu 'ala sukun kadrib, dan bina fi'il amar ni 'ala sukun, di atas sukun, seperti idrib. Illa al-mu'talla, kecuali fi'il mu'tal. Kecuali fi'il mu'tal. Fa'ala hadfi akhirih. Apa fi'il mu'tal? Fi'il yang berakhir dengan huruf illah. Alif waw ya, maka dihazaf, maka dibina fi'il amar daripada fi'il tersebut mabni ala hadfi harfin illah. Fa'ala hadfi akhirih. Kaghzu waghsha warmi. Kaghzu waghsha warmi. Kaghzu tu huruf illah akhirnya waw. Kita tahu mana tu, kat atas huruf zai tu ada dhammah. Waghsha huruf illah dia alif. Warmi huruf illah dia ya. Ada dalil. Ada dalil atas huruf yang dihazafkan. Wa nahwa kuma. Wa nahwa dan kecuali kuma, wa kumu, wa kumi. Ini merujuk pada fi'il amar, fi'il yang disandarkan kepada yang diisnadkan kepada wawul jamaah ataupun alif at-tasniyah ataupun ya mukhatabah. Maka fi'il ni fa'ala hadfi an-nun, maka di atas hazafkan nun. Yang ni mabni ala hadfin nun. Wa minhu halumma, wa minhu ay ma wa minal amri. Halumma daripada fi'il amar tu juga halumma fi lughati Tamim, pada lughah Bani Tamim. Wa hati wa ta'ala fil asah, dan juga kalimah hati dan ta'al pada pendapat yang asah. Maknanya ada khilaf. Baik, masuk terus dalam syarah fi'il amar. Dia kata walamma faraghtu min dhikri alamatil madi wa hukmihi wa bayani makhtulifa fihi minhu sannaitu. Tak kalau aku selesai daripada sebutkan alamat-alamat fi'il madhi dan hukum-hukumnya dan menerangkan apa yang diperkhilafkan padanya, sannaitu, aku buat yang kedua, datangkan yang kedua, bil kalam ala fi'lil amri, dengan kalam di atas fi'il amar. Fadzakartu, maka aku sebut anna alamatahu allati yu'rafu biha murakkabatun min majmu'i syai'aini. Maka aku sebut bahwasanya alamat fi'il amar yang alamat itu diketahui dengannya khabar anna dia murakkabatun min majmu'i syai'aini, tersusun daripada himpunan dua perkara. Wahuma, dan kedua-dua perkara tersebut dalalatuhu ala talab wa qabuluhu ya al-mukhatabah. Dalalahnya ada talab dan juga terimanya ya mukhatabah. Yang dan demikian itu nahwukum. Ini keadaan dia menunjuk atas talab dan terimanya ya mukhatabah tu. Wadzalika tu itulah wadzalika kaunuhu yadullu ala talab wa yaqbal ya al-mukhatabah. Seumpama kum fa innahu dalun ala talabil qiyam, seperti kata kum, maka sesungguhnya perkataan kum tu dalun menunjuk ia ala talabil qiyam, menunjuk di atas tuntut qiyam, menuntut berdiri. Dan kum tersebut yaqbalu ya al-mukhatabah, dia menerima ya mukhatabah. Taqulu idza amartal mar'ata, kamu kata apabila kamu nak suruh orang perempuan, qumi. Kamu kata qumi. Wa kadzalika uq'ud. Nak suruh perempuan uq'udi. Nak suruh orang lelaki pi idhab,
Nak suruh orang perempuan, idhabi. Ada orang lelaki, ada orang perempuan. Jadi susahlah sikit kalau kita tak biasa. Sebab ada orang perempuan, ada cara sebut dia, ada orang lelaki, ada cara sebut dia. Jadi bila kita tak biasa dengan orang lelaki pun, orang perempuan pun kita bantai dengan orang perempuan pun kita bantai lelaki. Macam video itu apa, marfaq baina syams wa anta. Dia tanya perempuan tu, marfaq baina syams wa anta kan? Betul ya? Dia cakap apa beza antara apa ni matahari dan anta. Anta, perempuan tu tanya balik. Dia cakap dengan perempuan. Dia kata anta. Nanti dia tanya sekali lagi, marfaq, dia ulang balik. Betul perempuan tu tanya lagi anta, dia tak faham. Dia nak tanya apa beza, dia tahulah apa ni beza matahari dengan apa tu matahari tu, tapi perkataan anta tu maksudnya dia cakap anti. Sebab dia dah biasa cakap dengan lelaki, jadi perempuan pun dia balut anta juga. Apa beza mai? Tak ingat tahu beza. Tak beza. Baik. Sama. Wadhab wadhabi. Sebab tu dulu Ustaz Nizam cerita, dia kata seorang ni nama dia orang Brazil. Orang Brazil, nama dia apa? Ana tak ingat. Budak cerdik lah. Dia berlatih depan cermin. Dia duduk depan cermin. Dia bayangkan hak dalam kat cermin tu orang perempuan. Jadi dia cakap lah. Lepas tu dia balas. Dia cakap dia balas. Jadi seolah-olah dia tengah berbicara dengan perempuan. Dia cakap mas muki. Lepas tu jawab balik. Jadi di situ dia dapat berlatih. Tapi jangan buat dalam tanda, lama lagi. Buat lain. Saya cermin ke, tengok uti ke. Bayang-bayangkan perempuan sikit. Tak payah bayangkan lah. Baik. Qala Allah Ta'ala fakuli washrabi wa qarri aina. Fakuli washrabi wa qarri, semua tu ada ya apa ni al mukhatabah. Orang lelaki kul, isyrab, qar. Lepas tu dah masuk ya, jadi fakuli isyrabi qarri. Baik, falau dallatil kalimatu ala talab, tafri'nya, maka kalau ada kalimat yang menunjukkan atas talab, walam takbal, dan tidak terima kalimat tersebut, akan ya al mukhatabah, nahu sah bermakna skut, seperti sah dengan makna uskut. Nak suruh orang diam, sah, maknanya uskut. Ada bezalah sahih dengan sahin. Itu dekat pembicaraan tanwin tankir, tanwin tankir. Kalau sahih maknanya pada suruh diam pada perkara-perkara yang yang makruf di sisi mereka tu. Kalau tankir, yang apa yang tengah mereka duk cakap tu dan yang lain. Tapi bukan pada perkataan saja, perbuatan pun sama, boleh pakai sah. Nak suruh berhenti, nak skut, nak suruh ni sah, uskut. Wamah, perbuatan. Tu tengok balik. Tak ni. Masa tu takut tersilap tu sah. Boleh pakai perbuatan ataupun tidak. Wamah bermakna ukfuf. Mah dengan mana ukfuf. Tadi sah dengan mana uskut. Mah dengan mana ukfuf. Jadi dua-dua perkataan ni, dua-dua menunjukkan ala talab. Dua-dua menunjukkan ala talab. Baik, kalau dia menunjukkan ala talab, dia ni fi'il amar ke? Tengok dulu, ada dua alamat dia kita sebut tadi. Fi'il amar mestilah dalalatu ala talab. Lepas tu dia terima ya mukhatabah. Jadi fi'il ni dia tak terima, bukan fi'il.
kalimat sah dan juga mah, dia menunjukkan atas tolak tapi dia tak terima ya mukhatabah. Jadi dia tak dikira sebagai fa'il amar. Ataupun falau dallatil kalimatu ala talab wa lam takbal ya al mukhatabah, seperti contoh dia, au qabilat ya al mukhatabah, ataupun kalimah tersebut dia terima ya mukhatabah tapi walam tadulla ala talab, tapi tak menunjukkan kalimat tersebut atas tolak. Ni nak apa, fa'il mudhari'. Contohnya anti yahindu takumina wa takulina. Terima tak fa'il apa, terima tak ya, terima ya. Takumin ada ya mukhatabah, takulin ada ya mukhatabah. Walaupun ada ya mukhatabah tapi dia tak terima, tapi dia tak menunjukkan atas tolak. Jadi kedua-dua ni kalimat bukan fa'il amar. Sah, mah, takumin, takulin, semua ni bukan fa'il amar. Kemudian kata syarah lagi, summa bayyantu anna hukma fi'lil amri fil asli al-bina'u 'ala sukun. Kemudian aku terangkan bahawasanya hukum fi'il amar pada asal adalah bina di atas sukun. Kadrib wadhhab, seperti idrib dan idhab. Wa qad yubna 'ala hadfi akhirih, dan terkadang dibina di atas hazaf akhirnya. Wa dzalika, dan yang demikian itu bina'u 'ala hadfi akhir itu in kana mu'tallan, jika fi'il tersebut fi'il mu'tal. Nahwu ughzu wakhsha warmi. Wa qad yubna 'ala hadfin nun, dan terkadang dibina atas hazaf nun. Wa dzalika in kana musnadan li alif isnain nahwu quma aw wawi jam'in nahwu qumu aw ya'i mukhatabatin nahwu qumi. Dan terkadang dibina atas hazaf nun, dan yang demikian itu apabila disandarkan kepada alif isnain seperti kuma, atau disandarkan kepada wawu jamak seperti kumu, atau disandarkan kepada ya mukhatabah nahwu qumi. Fa hadhihi salasatu ahwalin lil amri aidan kama anna lil madhi salasata ahwalin. Maka inilah tiga kelakuan bagi fi'il amar, seperti mana bagi fi'il madhi ada tiga kelakuan. Apa yang Syekh tak sebut dalam ni? Mabni ala fathi. Sebab tu dalam taudih Qatrul Nada dia sebut. Dia kata Syekh Ibn Hisham tak sebut mabni ala fathi. Dia tak sebut mabni ala fathi. Allahu a'lam, mungkin dia nak samakan apa ni, bagi semua sama tiga. Fi'il madhi ada tiga kelakuan, fi'il amar ada tiga kelakuan, nanti fi'il mudhari' pun ada tiga kelakuan. Macam dalam apa, syarah Syekh Khalid kalau tak silap ana, isim dia bagi ada tiga, isim muzhar, isim mudmar, isim mubham. Fa'il ada tiga juga, fa'il madhi, mudhari', amar. Huruf pun ada tiga, ada huruf yang tertentu dengan isim, ada huruf yang tertentu dengan fa'il, ada huruf yang tidak tertentu dengan mana-mana satu, masuk pada fa'il dan juga isim. Dia nak bagi sama tiga. Sedangkan kalau ikutkan isim terbagi pada dua kan. Isim muzhar mudhar dengan mudmar, iaitu isim zahir, isim dhamir. Yang kata mubham tu dah termasuk dah dalam satu lagi tu. Tapi sebab dia nak bagi sama, bagi tiga. Lepas tu kata syarah lagi, walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fihi hal huwa fi'lun aw ismun nabbahtu alaihi kama fa'altu misla dhalika fil fi'lil madhi wa huwa salasatun halumma wa hati wa ta'ala. Iaitu tak kala sebahagian kalimat-kalimat amar itu mukhtalafan fihi, adakah dia fi'il ataupun isim, maka aku tanbihkan atasnya seperti mana aku buat pada fi'il madhi iaitu. Dan dia ada tiga kalimat, halumma wa hati wa ta'al. Fa amma halumma fakhtalafat fiha al-arabu ala lughatain. Ini masalah lughah. Adapun perkataan halumma, maka orang Arab telah berselisih padanya atas dua bahasa, dua lughah. Yang pertamanya daripada kedua-dua tersebut,
ihdahuma an talzama tariqatan wahidatan. Halumma ini dia melazimi satu jalan je, satu wajah sahaja. Halumma tu lah sampai bila-bila. Wala yakhtalifu lafzuha bihasbi man hiya musnadatun ilaih. Tak berubah lafaz dia dengan apa ni, macam mana ni, tak berubah lafaz dia, lafaz halumma tu kita tak berubah lafaz halumma tu dengan melihat siapa yang disandarkan hiya musnadatun ilaih. Hiya tu kena pada halumma tu lah, musnadatun ilaihi ilaman. La yakhtalifu lafzuha, halumma ni dia tidak berubah dengan sekira-kira orang siapa yang disandarkan kalimat tersebut kepadanya. Tak kiralah yang disandarkan seorang ke, dua orang ke, tiga orang ke, muzakkar ke, muannas ke, dia tetap sama. Sebab fa'il kan kita sandarkan, faham kan musnadatun ilaih. Kalau kita kata daraba, daraba mana apa? Pukul. Jadi kita sandarkan kalimah pukul ni kepada siapa? Kepada domain. Domain yang ada dalam ni, domain mustatir, takdiru huwa. Daraba ada makna apa? Makna darab juga. Kita sandarkan darab pukul ni kepada alif isnain. Darabu ada makna darab, makna pukul. Kita sandarkan pukul tersebut kepada wawu al-jamaah. Itu maksud dia tak kira lah disandarkan kalimah halumma tu sama ada kepada domir huwa ataupun hiya ke huma hum kunna, dia tak sama, dia tak berubah. Lafaz dia tidak la yakhtalifu lafzuha. Fatakul, maka kamu kata halumma ya zaidu, wa halumma ya zaidani, wa halumma ya zaiduna, wa halumma ya hindu, wa halumma ya hindani, wa halumma ya hindatu. Semua sama. Seorang, dua orang, tiga orang, laki, perempuan, sama. Wahya lughatu ahli al-Hijaz, dan ianya lughah ahli Hijaz. Wa biha, dan dengan lughah ni lah telah turunnya Al-Quran. Wa biha ja'a tanzil, qala Allah Ta'ala wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, ai apa ni, utu ilaina. Utu ilaina, tulis memang utu tapi baca utu ilaina. Ni kita dah mengaji dah dalam surah itu. Bertemu dua hamzah. Wa qala ta'ala qul halumma syuhada'akum, halumma syuhada'akum, ai tadi makna utu, yang ni makna ahdiru syuhada'akum. Tadi makna fa'il apa? Fa'il ada berapa? Satu lazim, satu mutaaddi. Jadi tadi satu makna fa'il lazim, yang ni satu lagi makna fa'il mutaaddi. Halumma syuhada'akum ai ahdiru syuhada'akum, hadirkan syuhada kamu. Wahya indahum, dan halumma ni di sisi mereka ni, di sisi ahlul Hijaz ni, ismu fa'lin la fi'lu amrin. Fa'il isim fa'il bukan fa'il amr. Li'annaha wa in kanat dalatan 'ala at-talabi lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabah. Kerana halumma ni halumma ni walaupun kita kata dia ni menunjukkan atas talab, tetapi dia tidak menerima ya mukhatabah. Li'annaha, kerana
halumma ni jika menunjukkan ia sekalipun atas tolak, tetapi ia tidak menerima ya mukhatabah. Wasaniyah, ini yang kedua, lugah yang kedua. Wasaniyah ay al-lughatu ats-tsaniyah an talhaqaha ad-dhamairul barizah, mengeringi akannya akan kalimah halumma ni dhamir-dhamir yang barizah. Lawan dhamir mustatir itulah, mustatir baris. Sebab dhamair jamak jadi barizah. Kalau kita dengar dhamir bariz, dhamir mustatir. Sebab dhamir mufrad. Jadi ni dhamair jamak jadi barizah. Bihasabi man hiya musnadatun ilaih, dengan sekira-kira siapa yang disandarkan kalimat tersebut kepadanya. Jadi kalau kalimat tersebut disandarkan kepada dua orang, maka ada datanglah dhamir alif husnain halumma. Kalau disandarkan kepada ramai, halumu. Kalau perempuan halmumna, ada datang dhamir barizah. Kalau seorang halumma, dhamir mustatir huwa. Fataqulu halumma, halumma untuk seorang laki-laki, wa halumma ni untuk dua orang, laki atau perempuan. Wa halumu untuk ramai lelaki, wa halmumna untuk perempuan. Bil fakki wa sukunil lam, bil fak dengan mana kita tak idghamkan, dan juga dengan sukunkan lam. Wa halummi, tu pun kalimah fak tu pun nak mengaji surah dia tahu kalimah digunakan kalimah tu. Wa halummi ini untuk perempuan seorang. Wa hiya lughatu Bani Tamim, wa hiya inda haula'i fi'lu amrin. Ini adalah lughah Bani Tamim, dan ini di sisi kalimah ni di sisi Bani Tamim adalah fi'il amar. Sebab apa? Lidalalatiha 'ala talab, kerana menunjukkan kalimah ni di atas talab, wa qabuliha ya al-mukhatabah, dan dia terima ya mukhatabah. Wa qad tabayyana bimastashhadtu bihi minal ayataini anna halumma tusta'malu qasiratan wa muta'addiyatan. Dan telah nyatalah dengan apa ni, dengan apa yang aku buat syahid dengannya daripada dua ayat tu, itu nak bayan kepada ma bima istashhadtu bihi ay bima minal ayatain, min lil bayan bagi ma istashhadtu bihi. Anna halumma, qad tabayyana anna halumma. Kenapa guna anna? Sebab itu tempat takwil masdar, jadi apa mai? Jadi fa'il bagi tabayyana. Sebab nak takwil kena pakai anna. Wa qad tabayyana bimastashhadtu bihi minal ayatain anna halumma, bahwasanya halumma tu tusta'malu digunakan ia qasiratan wa muta'addiyatan, hal keadaan yang qasirah dan muta'addiyah. Apa maksud qasirah Syekh? Sebut dah itu dalam apa saraf kawan. Lazim, fi'il lazim. Ini antara nama dia. Fi'il lazim, fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi juga antara nama dia fi'il apa ni, mujawiz. Makna dalam nama dia lagi fa'il ghairu waqi'. Fa'il waqi'. Lepas tu fa'il lazim antara nama dia qasirah, fa'il qasir, fa'il lazim, fa'il ghairu waqi'. Tengok balik dalam matan isi. Dalam matan isi tak sebut qasir. Dia sebut lazim dengan ghairu waqi', mujawiz dengan waqi'. Wa amma hati wa ta'ala, selesai bab apa ni halumma selesai. Wa amma hati wa ta'ala, adapun kalimah hati dan kalimah ta'ala, fa'addahuma jama'atun minan nahwiyyin fi asma'il af'al, telah membilang mengira akan kedua-duanya oleh satu jemaah daripada ulama-ulama nahwu. Dia bilangkan dua kalimat tersebut di dalam kumpulan asma'-asma' al-af'al, yakni isim-isim fa'il. Dia masukkan kedua-dua ni dalam isim fi'il. Jadi ada khilaf lah, ada yang sebut kata isim fi'il, ada yang kata fi'il. Mana yang betul?
Was-sawabu kata Syekh kita annahuma fi'la amrin. Yang sawabnya, yang benarnya kedua-duanya adalah fi'il amr. Dua tu tasniah, fi'la amrin. Asal fi'la ni amrin, tapi sebab diidafatkan maka buang nun. Fi'la amrin. Bidalili annahuma dallani ala talab. Aslih apa ni? Khata. Nah, tak matba'i. Sini sebut dalana. Dengan dalil annahuma kedua-duanya, ta'al dan hati ni kedua-duanya menunjukkan atas talab. Dalani ala talab. Wa talhaquhuma dan menyertai, mengikut akan kedua-duanya itu yaul mukhatabah. Taqulu hati wa ta'alai. Hati ta'alai, dia terima ya mukhatabah. Ta'alai terima ya mukhatabah, dan kedua-duanya yakni tadullani ala talab, menunjukkan atas talab. Wa'lam, dan tak ketahuilah kamu, anna akhirah hati maksurun abadan illa idza kana li jama'atil mudzakkarin fa innahu yudham. Dia kata nak tahu bahasanya akhir hati itu maksurun abadan. Akhir kalimah ataupun lafaz hati ni berbaris kasrah selama-lamanya, kecuali ada istisna. Kecuali apabila hati itu disandarkan kepada jama'atul al-mudzakkarin ataupun jama'atul zukur. Apabila disandarkan kepada jemaah laki-laki yang ramai, maknanya laki muzakkar 3 dan lebih. Illa idza kana li jama'atin mudzakkarin, maka fa innahu, maka pada ketika itu lafaz hati itu yudham. Kita tengok, dia bagi contoh. Fataqulu, maka kamu kata dalam bahasa Arab, hati ya Zaidu. Hati ya Zaidu. Seorang lelaki. Hati ya Hindu. Seorang perempuan. Hati ya Zaidani atau ya Hindani. Hati ya untuk dua orang, laki-laki dan perempuan. Wa hatina ya Hindatu. Hatina. Hatina, hati kami. Kan ya? Hatina. Ni untuk perempuan ramai. Ya Hindatu. Kullu dzalika bi kasrita. Semua ni dengan kasrahkan, dengan kasrahkan ta. Adapun untuk jamak, wa taqulu hatu ya qaum. Hatu, waktu ni didammahkan ta. Qala Allah Ta'ala qul hatu burhanakum. Berikan hati-hati, hat sebut. Sudah sebut apa? Jib apa? Jibu. Satu lagi. Wa anna akhira ta'ala maftuhun fi jami'i ahwali min ghairi istisna. Dan akhir ta'al itu difathahkan, berbaris fathah pada kesemua kelakuan dia. Maknanya pada ketika disandarkan kepada kita kata domir huwa ke domir hiya, huma, hum, hunna, semuanya sama keadaan dia. Doa baris lam berbaris atas maftuh min ghairi istisna, tanpa diistisnakan. Sebab tadi kenapa dia cakap min ghairi istisna? Tadi pada kalimah hati kata illa, ada istisna. Illa kiranya disandarkan kepada jama'atul zukur. Di sini tak ada istisna, semua sama. Taqulu ta'ala ya Zaidu. Ta'alai ya Hindu. Untuk lelaki seorang ta'ala. Kalau perempuan ta'alai ya Hindu. Untuk dua orang laki-laki
ta'alaya ya zaidani. Ta'alaya begitu jugalah kalau perempuan, ta'alaya ya zaidani. Kalau ramai, ta'alau ya zaiduna. Perempuan, wa ta'alaina ya hindat. Kullu zalika bil fathi. Semua tu dengan fathah. Qala Allah Ta'ala, qul ta'alau atlu. Qul ta'alau atlu. Wa qala Ta'ala, fata'alaina umatti'kunna. Ta'alau atlu. Ta'alau tu fi'il al-amr, ta'alau atlu. Atlu jawab amar. Fata'alaina umatti'kunna pun jawab amar. Tu pakat-pakat mati je tu. Ni majzum dengan hazaf huruf illah. Mati-kuna majzum dengan sukun. Wa min samma lahanu man qala ta'ali uqasim kil humuma ta'ali bi kasrillah. Yang dikatakan itulah telah lahan. Telah lahan. Mereka para ulama melahankan, membilang salah. Ini khatta'u man qala, orang yang mengatakan ta'ali. Saya nak kata ta'alai. Saya nak kata ta'alai. Saya kata ta'ali uqasim kil humuma ta'ali bi kasrillah. Ni dia cakap kat burung. Dia cakap kat burung. Burung merpati. Merpati putih. Putih tak nak tambah. Merpati lah. Dia cakap kat burung, dia kata ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Dia kena apa? Dia kena tawan. Dia kena tawan, dia duduk dalam penjara. Lepas tu dalam penjara tu tiba-tiba ada mai burung. Burung mai dekat dengan dia. Burung tu duk berkicau-kicau lah, duk bunyi-bunyi, dia kata. Lepas tu dia katalah, kalaulah kamu tahu, ada panjang lagi syair dalam ni, dia sebut dalam ni. Kalaulah kamu tahu, kamu rasa apa yang aku rasa, saya kamu takkan dapat buat gembira macam tu. Seolah dia bergembira, macam mana kesedihan aku, jauhnya aku daripada keluarga aku kena tawan. Kamu senang dapat duduk dengan orang dekat, keluarga dan sebagainya. Tu dia panggil ta'ali. Uqasim kilhumu. Uqasim tu jawab dia. Ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Mai sini kita kongsikan kesedihan, kedukaan ni. Maknanya hang ambil separuh, aku ambil separuh. Nak asalkan nak kongsi kedukaan ni bersama. Ta'ali uqasim kil humuma ta'ali. Ta'ali yang kedua tu takkid ya. Tapi sebenarnya ni lurah. Ada satu lurah, tapi lurah yang dhaifah. Lurah yang dhaifah. Tapi sebabkan dia lurah yang dhaifah, sebab tu dia para ulama kata salah walaupun ada. Walaupun ada. Sebab tu dia dijawab Syekh kita ni jawab, Quran dia kata at-tamsilu bihi. Dia bagi i'rab kan. Dia bagi i'rab tu ta'ali fi'lu amrin mabni ala hadfin nun. Wa ya'ul muannasa al-mukhatabah fa'ilun mabni ala sukun fi mahalli raf'in. Uqasim fi'lun mudhari'un majzumun fi jawabil amr. Jawab fi'il amr lagi majzum. Wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Wal kafu dhamirul mukhatabah al-muannatsah maf'ulun bihi au maf'ulun bihi awwalu li uqasim mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Al-humum maf'ulun tsanin li uqasim
mansubun bil fathati zahirah ta'ali mislu ta'ali sabiq fil i'rab wa huwa ta'kidun lahu. At-tamsilu bihi التمثيل بهذا البيت محل التمثيل بهذا البيت قوله تعالى حيث نطق بها هذا الشاعر مكسورة اللام بدليل قوافي بقية الأبيات والمعروف عند العرب أنهم يفتحون لام هذه الكلمة في كل حال من أحوالها سواء أسندت إلى الضمير المستتر أم إلى الضمير البارز لواحدة أو لاثنين أو لجمع فيكون هذا الشاعر قد خالف لغة العرب ومن يخالف لغة العرب في كلامه العربي يعتبر لاحنا. Siapa yang mukhalafah dengan apa ni lughah Arab, maka diiktibarkan lughah dia sebagai orang yang lahan. Dia tu sebagai lahan lah. Salah. Salah. Sebab tu ada lughah tadi dalam Ibn Aqil lah sebut, cuma kita tak guna lah. Tapi cuma dalam Ibn Aqil dia kata boleh kalau benda tu memang makruf. Contohnya kharaqas thawbu al-mismar kharaqan mengoyakkan baju akan paku. Siapa yang koyakkan baju? Paku ke? Makna dia maklum, yang mengoyakkan baju paku, bukannya baju yang mengoyakkan paku. Tapi kalau macam tu, perkataan macam tu, yang ni apa ni, tak ingatlah dibolehkan dalam ni. Tapi tak disebut, tak diguna dalam percakapan. Tak tahulah kalau ada orang yang pakai. Allahu a'lam itu. Lepas tu dia kata ولهذا حكم العلماء على هذا الشاعر بأنه لحن في هذا البيت. Kerana inilah telah menghukum oleh ulama atas syair ni dengan bahawasanya dia ni lahan di dalam bait yang disebutkan. Hadza tafsilu kalam syarih wa bayanuhu. Walakin hadza alladhi dzakarahu syarih ghairu musallamin bihi. Wa dzalika li'anna al-ulama'a qad nassu fi hadhihi al-kalimah ala anna lil arab fi isti'maliha wajhain. Tapi apa yang disebutkan oleh syarih ni, dia kata tak ghairu musallam. Dia tak diterima lah, tak diterima. Sebab apa? Ulama telah naskan, maksudnya ini kalimat naskan pada ini kalimat atas bahasanya bagi orang Arab ni pada menggunakan kalimat tersebut ada dua wajah, ada dua jalan. Al-wajhul awwal iltizamu fathi lamiha fi kulli al-ahwal fayakunu sya'nu hadhihi al-kalimah كشأن غيرها من الأفعال المعتلة الآخر بالألف مثل تغاضى وتزكى كما ذكره المؤلف. أول تدي. والوجه الثاني أن يفتح اللام إذا أسند إلى ضمير الواحد المذكر أو الاثنين أو جمع النسوة ويكسر اللام إذا أسند إلى ضمير الواحد. Ini lugah dhaifah ni. Ta'ali. Nak tak terjemah dah nah. Wa yadhummul lama idza usnida ila jama'ati dzukur, dan mereka mendammahkan lam ta'alu apabila diisnadkan kepada jama'ati dzukur. Hakau anna ahlal Hijaz yaquluna ta'ali bi kasril lam. Depa cerita depa hikayatkan bahwasanya ahlul Hijaz depa baca ta'ali dengan kasrahkan lam, disebut ta'ali. Wa qara al-Hasan al-Basri ni, wa qara al-Hasan al-Basri fil ayah sittin min suratin Nisa, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dia baca ta'alau tu dia baca bi dhammil lam, ai ta'alu. Hasan al-Basri rahimahullah. Wa hiya minal qiraati syadzah, itu daripada qiraat yang syadzah. وهذا الوجه الثاني أقل في الاستعمال العربي من الوجه الأول. Penggunaan dia sedikit dalam istimal Arabi. ولكن لا يلزم من كونه قليلا أن يكون المتكلم به لاحنا وعلى ذلك يكون قول أبي فراس ليس لحنا. Ini hak syair ni lah. ولكنه جار على لغة ضعيفة قليلة الاستعمال.
Wallahu taala a'lam. Nanti sambung fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ni panjang sikit sebab ada tak panjang mana pun, cuma nak terangkan tentang nun taukid tu. Pembahasan tentang nun taukid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahu wa bihamdihi illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.